Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. So, pagi ini kita akan sambung. Okay, minggu ni kita akan sambung dengan kita punya, okay, kita akan sambung dengan kita punya kelas untuk minggu kelima. Okay, yang uh, bersambung daripada kelas minggu lepas lah. Bilan. Okay. So, dalam kelas bilan hari tu, kita dah tengok berkenaan dengan bilan ID, macam mana kita nak create bilan tu sendiri, macam mana kita nak assign interface, macam mana kita nak buat trunking. Okay, jadi hari ini berdasarkan apa yang kita belajar pada minggu ketiga berkenaan dengan bilan dan latihan yang kita buat pada minggu keempat berkenaan dengan bilan. Okay, minggu ni kita sambung sikit berkenaan dengan bilan dan kemudian saya akan bagi tugasan teori yang pertama lah untuk awak buat. Okay, so untuk tugasan teori yang pertama ni, nanti saya akan upload dalam Classroom awak punya tugasan. Okay, boleh download. Dan nanti saya akan bagi tarikh untuk awak hantar. Okay, kalau boleh selesaikan dalam minggu ni lah, selesaikan hari ni lah. Sebab hari ni keseluruhan hari ni kelas awak dengan saya kan. So, selesaikan tugasan tu minggu ni. Okay. Dia lebih kepada revision on Soundnating and VLSM. Okay. Memandangkan dia adalah Soundnating dan VLSM. Jadi, bila nak hantar, saya tak nak macam sebelum ni, saya nak segala pengiraan ataupun kaedah macam mana awak dapatkan nilai masa buat subnet dan VLSM tu tulis tangan. Okay? Saya tak nak printed. Sebab bila printed kan seorang buat, saya macam marking seorang je. Yang lain semua sama je. So, dia punya pro and con-nya, kalau awak tulis tangan pun, kalau awak ambil kawan awak punya, at least sekurang-kurangnya awak salin. Masa salin tu, your eyes, your visual contact and your brain stimulate that memory yang awak guna untuk awak tengok dan awak tulis. So, saya lebih prefer bertulis lah. Okay, supaya at least awak walaupun pada mulanya tak apa nak faham ke, tapi sepatutnya faham lah sebab benda ni revision. Okay, so nanti saya upload dalam Classroom, boleh download kat situ dan nanti saya akan bagi link untuk awak upload your assignment lah. Okay, saya akan print awak punya assignment tu, so awak just buat dan upload. So nanti bagi kat saya akan print muka depan assignment tu pun nanti saya akan print lah bagi kat awak punya KB untuk sign. Okay, so yang tu you don't need to worry. Okay, so kita sambung dengan kita punya part on bilan. Okay, still on chapter 3. Okay, so hari tu kita dah buat bilan, kita dah create bilan ID, kita dah create bilan name, kita dah create bilan, dah assign interface kepada bilan, kita dah assign switch virtual interface untuk bilan satu tu, dia punya IP address dan sebagainya. So, macam mana kalau bilan yang kita buat dan kita nak rename ke, kita nak delete ke, kita nak buang daripada
daripada kita punya configuration. So, dalam nota ni, nanti kita akan tengok balik latihan yang kita buat minggu lepas dan kita akan cuba macam mana kita nak delete kita punya VLAN-VLAN yang ada, or maybe hari tu kita buat VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, okay, VLAN IT, VLAN HR dan VLAN sales. Okay. 2, 3, 4. Kalau katakan tak naklah pakai 2, 3, 4 tu, saya nak pakai 10, 20, 30. 20, 30, 40 ke. Yes, 100, 200, 300 ke. Tak ada masalah sebab awak punya nombor VLAN boleh pakai daripada 2 hingga 1095. Alright. Okay. So, untuk delete VLAN macam biasa, daripada nampak kan S1 ni, daripada global configuration mode, okay, daripada privilege exec mode, okay, awak kena pergi ke global configuration mode. Okay, dah masuk kepada global configuration mode. Just type no VLAN then the VLAN ID. Okay, macam hari tu kita punya ada VLAN 2 kan. So, no VLAN 2. And dia akan remove that VLAN 2. Okay, apa saja interface yang dah di-assign kepada VLAN 2 tu, dia akan remove. Okay, cuma nanti kita tengok sama ada interface yang kita dah VLAN yang kita dah remove tu, interface dia akan kembali ke VLAN 1 ataupun dia tak muncul dan awak kena reassign that interface kepada VLAN yang lain. Alright. So next, tadi apa, no VLAN 20 kan. So yang ni untuk verify that VLAN information. So hari tu kita dah buat VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN IT, VLAN HR, VLAN sales. And kita verify that VLAN, kita tengok show VLAN brief. So show VLAN brief will show the whole VLAN. Okay, the whole VLAN yang kita create dalam switch or dalam switch tu. So kalau kita nak tengok only one particular VLAN, so kita boleh type show VLAN name, kemudian what's the VLAN name, IT, HR, sales. Dalam slide ni dia pakai student. So show VLAN name student, it will show what's the VLAN ID and the VLAN name. So status dia active and what port, what interface is assigned to that VLAN on that switch. Okay, so yang ni dia punya MTU type internet sebagainya lah. Okay, so then show VLAN summary. Show VLAN summary, kalau kita type, dia akan tunjuk summary berapa VLAN yang ada on that switch. Okay, how many VLAN consist of ataupun located on that switch. Okay, this is show VLAN interface VLAN 20. So bila kita show interface VLAN 20, dia akan tunjukkan interface yang connected dengan VLAN 20 and dia punya dia punya throughput, dia punya direction, dia punya data rate, dia punya bandwidth dan sebagainya lah yang melalui interface VLAN tersebut. Okay, so last week kita dah configure, walaupun kita skipkan teori part ni untuk minggu ni, last week kita dah configure, okay, trunk interface. Trunk tu macam saya cakap sebelum ni lah, bila kita ada more than one switch, okay, more than one switch, yalah, untuk buat VLAN tu between two switch lah kan. So
between that two switch untuk connect dia. Kalau dia melalui another switch kalau dia melalui antara that two switch sekalipun, dia kena ada satu laluan yang menghubungkan kedua-dua switch tu. Okey. Dia kena ada satu laluan yang menghubungkan kedua-dua switch tersebut. Okey, contoh dia ada switch A, dia ada switch B. Okey. Ni ada VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Ni pun ada VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Okey. So antara switch A dan switch B ni, untuk dia berhubung antara satu sama lain, biasanya lah kita akan pakai default VLAN 1 tu untuk menghubungkan antara switch A dan switch B. So pada switch A dan switch B tu, kita akan gunakan VLAN 1 sebagai penghubung, dan dalam masa yang sama kita akan buat apa yang kita panggil trunking supaya laluan pada VLAN 1 tu boleh juga digunakan untuk VLAN 2, VLAN 3 dan VLAN 4 berhubung antara switch A dan switch B. Okay. Tanpa trunking tu, hanya VLAN 1 yang boleh berhubung antara switch A dan switch B. Okay. Sebab default VLAN is VLAN 1. Alright. So, macam ni kita nak configure interface Fast Ethernet 01. This is depending on apa port or interface yang kita akan gunalah. Tapi jangan pula guna interface yang awak assign kepada VLAN tadi tu, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4 tu untuk trunking. Okay. Dia kena guna interface yang awak tak guna dalam mana-mana VLAN yang lain untuk kita buat trunking. So, untuk kita buat trunking, switch port mode trunk. Okay. This is to enable native VLAN. Okay. Specify native VLAN for trunking. Okay. This is allow wish VLAN. Kalau awak tak tulis ni, switch port mode trunk, switch port trunk okay, saja, okay, macam kita buat sebelum ni. So dia akan allow all that VLAN lah. Okay. Mana sekejap. That is that trunking. Yalah. Bila kita just run interface Fast Ethernet, switch port mode trunk, dia akan automatically force the link to be a trunk link, and it will allow all VLAN to go through that trunk link. Kalau kita nak allow only a specific VLAN to go through that trunk link, kena tambah ni lah, switch port trunk allow, VLAN berapa yang allow. Selain daripada tu, still lagi tak boleh guna trunk link. Contoh, ni macam ni lah. Macam kan tengah viral hari tu, kereta lalu tol, ada kereta cucuk kat belakang, tak nak bayar tol. Dia keluar slow, kereta belakang tu tak boleh lalu. Lebih kurang lah. So dia allow VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, and VLAN yang tak ada dalam senarai trunking ni, dia akan block lah, dia tak akan allow lah untuk menggunakan trunk. Kalau kita tak masukkan switch port trunk allow ni, semua VLAN yang ada boleh menggunakan trunk untuk berhubung antara satu sama lain lah, dengan syarat pada switch A dan switch B, dia adalah dua-dua VLAN tu. Contoh, awak ada switch A, switch B, switch C, switch D, and kita buat yang allow tu,
but there are a certain VLAN on a certain switch only. So, kalau awak tak configure pada terang pada switch tu, memang sampai kiamat pun tak boleh lalu lah. Okay. So, benda tu pentinglah untuk kita tahu. First thing, sebelum kita configure, we have to know where does the data flow. Okay. From where and to where. Okay. Dari mana source, mana destination, we have to identify all the device, identify all the VLAN on that device. Sebab tu saya cakap daripada awal lagi, okay, in network lah terutamanya lah, sebab kita dalam bidang rangkaian kan. Documentation is very important. Okay, awak punya network diagram, awak punya report yang kita masukkan, we will see and we can have a very big picture of our network berdasarkan report ataupun laporan yang ada tu lah. Kalau tidak, semua duduk kat sini kan, pergi dekat switch, tengok kabel, tak tahu kabel tu sambung mana. Tengok label kat kabel tu, semua dah kabur. Bila last buat tagging kabel? 10 tahun dulu. Okay, so macam mana nak tahu this cable belong to which switch and go where? Pergi mana? Kita tak tahu. Entahlah cik, Allahu alam. Macam mana nak troubleshoot? Sebulan pun belum tentu siap. Kenapa? Sebab daripada switch, dia nak pergi daripada source ke destination, dia akan lalu dinding, dia akan go through wall, go to maybe first through floor, okay, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ke. And macam mana kita nak detect? Ada device tak apalah, tak ada device kan. And kalau ada device sekalipun, awak nak follow daripada bawah, tiba-tiba dia naik atas, kena naik tangga, lepas tu tangga tak sampai, lepas tu kat atas tu nampak ada banyak kabel, satu pergi kanan, satu pergi kiri, 10 pergi atas lagi. So nak tag salah satu port kat mana dia sampai, tak ada buat kerja lain lah jawabnya. So the most important thing is bila kita ada label and kita ada report of kita punya network, okay, mana laluan dia, ke mana dia tuju, kita senang nak buat perubahan dan configuration lah and reconfiguration. Okay. Alright. So resetting the trunk to default state, okay. Interface, pergi balik ke interface tu, no switch port, ni yang terang allow lah. Kalau nak terus buang terang tu, no switch port terang lah, dia akan terus buang terang. Okay, so mana-mana configuration dalam Cisco, kalau awak perasan, kita configure, kita tambah no kat depan, dia akan remove. Okay, contoh macam kita configure routing sebelum ni. Katakan kita nak configure ERP katakan. Okay, kita configure dia router ERP ID kan 10 katakan, router ERP 10. Kita nak remove dia, no router ERP 10. So dia akan terus remove. Right. So bila show interface, VLAN tu dah tak ada lah trunking ni. Okay, verify trunking dah. Alright. Next kita akan pergi ke introduction to dynamic trunk protocol. Okay, what's the dynamic trunk protocol? Macam saya cakap hari tu, trunking ni dia boleh buat dua kaedah.
Satu manually, and another one is dynamically, or bahasa mudah kita panggil auto lah. Okay, dynamically or statically or manual. Okay, switch port can be manually configured to form trunk. Okay, the switch port can be manually configured to form trunk, macam yang kita buat dalam exercise minggu lepas. Okay, kita configure that trunk manually. Apa maksud manually? Bila kita buat manually, switch A, switch B, kita nak buat trunking, okay? Kita kena configure kat switch A, kita juga kena configure kat switch B. Both, on both side to enable that trunk. Okay, satu side aja, memang trunking tu takkan hidup lah. Okay, so switch port can also be configured to negotiate and establish a trunk link with connected peer. Okay, the dynamic trunking protocol manage trunk negotiation. Okay, so the DTP is a Cisco Priority Protocol and is enabled by default in Cisco Catalyst 2960 and 3560 switch. If the port on the neighbor switch is configured in a trunk mode that support DTP, it manages the negotiation. Default DTP configuration for Catalyst switch is dynamic auto. So bila kita run DTP ni, kita run dynamic trunking ni, kita configure kat satu switch, the neighbor of the switch will automatically be negotiate to form that establishment of the trunk. Maksudnya, bila kita configure kat A, secara automatik dekat B ni, dia akan ada connection. Okay, untuk menghubungkan VLAN yang ada kat A dengan VLAN yang ada kat B. So, biasanya, bila dah belajar dynamic, okay, dah belajar dynamic trunking ni, memang malas lah nak buat manual trunking, but sometimes we have to do manual trunking because ada benda yang kita perlu configure secara manual. Sama lah awak belajar routing. Lepas dah belajar dynamic routing, dah belajar RIP, dah belajar EGRP, dah belajar OSPF, nak buat static malas kan? Sebab static nak kena declare satu-satu. Okay, nak kena configure satu-satu. All the network connected and all the network that the router want to go, kena configure kat static. Tapi kalau dynamic, RIP ke EGRP ke OSPF, kita hanya perlu configure before and after the routing and for the dynamic. So it will forward the packet, the data to the destination based on that protocol. Okay. Tapi dengan syarat the neighbor router is also using the same protocol lah. Okay, kalau tidak, memang tak lah. Seorang cakap ayam, seorang cakap itik, mana dia nak faham. Okay, so sama juga dengan trunking lah. Okay. So, negotiated interface mode, Cisco Catalyst 2960 and 3560 support the following trunk mode. Okay, secara automatic, secara default, it will be dynamic auto. Okay, what is dynamic auto? Okay, dia akan bagi access and dia akan setkan trunk secara automatic lah. And dia ada dynamic desirable. Okay, dynamic switch port mode trunk, switch port non-negotiate. Okay, switch port mode trunk, macam kita tengok kat sini. Okay, kita buat trunking macam yang kita buat trunking sebelum ni. Okay, secara manual, tapi access dia is limited to configuration lah apa yang kita buat. Okay, non-negotiate maksudnya dia ada access tapi dia tak ada trunking. Okay, so kita akan biasa buat dynamic auto lah. Dynamic desirable pun boleh guna. Nanti kita tengok macam mana kita nak guna dynamic trunking protocol. Okay,
So this is IP addressing issue. Biasanya untuk troubleshooting saya tak berapa nak masuk sangat on teori because bila cerita benda yang tak jumpa kita tak nampak. Walaupun saya cerita banyak kali pun kita tak berapa nak nampak. So it's better to do and kita jumpa that issue and kita troubleshoot manually. Sorry, kita troubleshoot practically. So kita akan lebih nampak lah benda tu. Okay, so all these are troubleshooting, tak ada masalah. So kita akan tengok kepada kita punya exercise. So saya stop sharing dulu. Okay, kita break kejap dalam 10 minit. Sekarang 10.20, 10.30 kita sambung untuk exercise. Okay, so saya jumpa awak 10.30 kali. Okay, so kita dah habis break kan. Okay, so kita sambung dengan kita punya exercise untuk kelas minggu ni. Kita akan tengok a few lah yang kita tak habis lagi untuk VLAN. Okay, ingat lagi tak diagram ni yang kita buat minggu lepas? So we will be using the same diagram, okay, diagram yang sama untuk sambung minggu ni lah. Okay, so last week kita dah buat this is the router, this is the distribution switch DS, floor switch 1, floor switch 2, floor switch 3. Okay, this is the VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, VLAN 2, 3 and 4. This is 2, 3 and 4. Okay, this is extra yang kita masukkan untuk VLAN apa ni This is VLAN 10.1. This is .2. Okay, so this is VLAN 1 to show macam ni kita nak access kepada kita punya switch user interface. Okay, so this is VLAN 2.8. This is 2.7. So this is in the same network, same VLAN. Macam mana saya tahu? Sebab masa kita design this exercise, saya dah bahagi siap dia punya network ID to the VLAN supaya saya boleh identify lah dan senang. Sebenarnya kita boleh buat je semua ni network ID yang sama tapi kita pecah kepada VLAN pun boleh, tak ada masalah. Tapi untuk memudahkan saya identify from this packet tracer which IP belong to which VLAN and which port belong to which VLAN. So lebih mudah lah sebenarnya untuk kita belajar. Okay, so kita akan pergi ke let's say switch number 1. Okay, CLI, alright, enter. Okay, password, still remember password ni saya tak zoom lain, saya tak masukkan notepad sebab bendanya sama. Okay, enable class. Okay, so yang ni yang kita akan copy masuk kat notepad. Alright, so saya copy yang ni. Okay, silap. Right click, copy, baru boleh paste. Okay, so FS1, switch 1, untuk kita, let's say kita nak remove all that VLAN, kita nak
kita nak rename dia daripada, tak best lah VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Kita nak nombor yang besar sikit, 10, 20, 30 ke. Okay, so configure terminal. Okay, configure terminal. Saya type kat sini baru saya transfer senang sikit. Configure terminal, saya enter. Apa dah? Typing error. Benda lain nak buang, benda lain yang pergi buang. Okay. Dia dah masuk configure terminal. Okay. Benda lah. Paste. Okay. So, dia masuk configure terminal. Then, apa yang ada kat slide tadi? No VLAN tu kan? Terus untuk kita buang kan? So, kita terus config. Apa kita keluar daripada global configuration mode. Okay. So, no. Sekejap. Sebelum tu, kita show VLAN brief dulu. Show VLAN brief. Okay. Saya copy kat sini Okay. Nampak? Okay, nampak. So, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4, IT, HR, sales. Alright. So, this is the interface yang ada kat VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. So, sekarang ni saya nak buang VLAN tu. Okay, saya masuk balik configure terminal. Configure terminal. Okay, no VLAN 2. Saya buang satu je dulu. Okay, saya exit and saya pergi balik show VLAN brief. Okay. Kita tengok apa yang berlaku di sini. Okay. Besarkan. So, FS1 show VLAN brief. Okay, VLAN 1, VLAN 2 dah hilang. Ada VLAN 3, VLAN 4. IT pun dah tak ada. Tapi, perasan tak? Okay, tadi 5, 10, 15 kan? Kat sini pun tak ada 5. Once kita delete VLAN, okay, interface tu yang kita assign kepada VLAN tu pun akan hilangkan sekali sebab dia still assignkan VLAN tu. Tapi bila VLAN tu delete, interface tu dia tak return. Okay. So, macam mana kita nak returnkan balik interface tu? Tu kita returnkan balik interface tu. Kita pergi kat, jadi saya copy leceh lah nak type satu-satu kemudian baru copy. Kita pergi kat interface tu, FA05 kan? FA05. Okay. No switch port. Access VLAN 2. Enter. Alright. Kita tengok apa jadi. Jangan risau. Saya akan copy paste kat notepad tu untuk show VLAN brief. Okay. Saya copy configuration dulu Okay. Okay. So, mula kita masuk kat global configuration mode. Okay, dah masuk global configuration mode. Kita pergi kat interface. Ni semua short form. PT kan boleh buat short form. Okay. So,
saya pergi kat global configuration mode, dia akan masuk kat sini. Saya terus assign interface fast ethernet 05. No switch port access VLAN. Ingat tak? Masa kita nak assignkan interface tu, kita uh, masuk kat interface tu, kita switch port mode access, tukar mode tu kepada access, kemudian switch port access kepada VLAN 2. So kita nak remove, kita pergi balik kat interface tu, kemudian switch port access VLAN 2 tu tambah no kat depan untuk kita buang configuration tu. So dia akan jadi no access VLAN the net file tu, port 5 tu, dia tak akan diassignkan kepada VLAN 2. So apa yang berlaku adalah bila kita, saya copy bila kita show VLAN brief balik, okay, bila kita show VLAN brief, kita akan dapati FA05 ni secara automatik dipulangkan balik kepada VLAN 1, kepada default VLAN. Tadi dia duduk dekat VLAN 2 pada VLAN IT. Kemudian bila kita dah remove VLAN 2 tu, dia akan remove VLAN 2, IT tu hilang, tapi port tu dia tak kembalikan. Kan? Dia tak pulangkan balik kat VLAN 1. So untuk pulangkan balik kat VLAN 1 tu, kita kena remove switch port access VLAN 2 tu pada interface FA05. So bila kita dah remove, dia akan pulangkan balik VLAN tadi kepada port FA05 tu lah. Alright. So far clear. Alright. So kalau kita nak reassign balik IT tu jadi 20 ke 10 ke, kita buat macam sebelum ni balik lah. Okay. Kita buat macam sebelum ni balik. Ni saya letak kat sini. Okay. Kita dah masuk kat configure terminal, global configuration mode. So kita terus pergi ke assign balik VLAN number, VLAN 10. Okay. Kemudian okay, name IT. Sebab kita nak reassign balik VLAN 2 tu kepada VLAN 10 dengan nama yang sama, IT. So kalau dah habis, end lah. Okay, bila dah end, kita akan run show VLAN brief. Okay, kita run show VLAN brief, show VLAN brief. Okay, ni copy end mana saya tahu benda ni je lah. Bila dah selalu buat, memang kita akan tahu lah. Okay, show VLAN brief, so kita akan nampak. So saya buat kat sini, tengok configure terminal. Right. So kita assign VLAN 10. Okay, name IT, kita assign balik IT. Saya end dan saya show VLAN brief. Saya copy, paste kat sini Right. Ni 2 kali lah sebab satu tu saya dah type kat sini. So IT dah bertukar jadi 10. Right. Ni tak ada, ni VLAN 2 dah hilang oh, tinggal VLAN 10. Okay. VLAN dia detect by number. Okay, VLAN name ni dia macam description dia. So sebab tu bila kita buat trunking ke apa ke, kita still pakai number. Okay, apa jadi kalau nama sama tapi VLAN yang berbeza? Kita try. Kita try tengok dia jumpa ke tak VLAN
VLAN 2 IT, VLAN 10 pun IT. Kita tengok boleh assign ke tak. Sebab untuk belajar, untuk tahu benda tu boleh buat ke tak. Kadang-kadang kita kena try. Tak try, kita pun tak tahu sama ada boleh ke tak boleh. Sebab kadang-kadang the theory is very straightforward. Okay? And bila kita play with kita punya device, with kita punya configuration, baru kita nampak yang benda ni tak boleh, benda ni tak boleh. Okay. So saya dah run. Kita tengok kat notepad ni dia keluar mesej apa. Alright. So saya masuk configuration terminal. Okay, kita pergi ke VLAN 2 sebab kita nak assign VLAN 2. And saya guna nama IT juga. So dia bagi tahu VLAN 2 and VLAN 10 have an identical name, IT. Okay, so dia bagi tahu ada name yang sama. Tapi dia masuk ke tak dalam dia punya VLAN list. So kita tengok show VLAN brief. Mana notepad ni? Okay. Apa yang berlaku sekarang ni adalah ni benda yang sama. Tak apa-apa lah. Okay. Apa yang berlaku sekarang ni adalah dia detect name ni sama. Okay. So, secara automatik, dia tak bagi kita assign name yang sama kepada VLAN number yang berbeza. So, dia terus assign VLAN 2 tu kepada VLAN 002 secara automatik dalam. Okay. Sekarang kita test. Saya assign port KFA05 tu saya assign balik kat VLAN 2. IT tu saya bagi port lain kejap lagi. Kita test. Dia boleh tak connect dengan VLAN 2 pada FS2. VLAN number dia sama, VLAN name dia berbeza, network dia sama. Kan? Sebab kalau tanya saya itu, cik, boleh lah dia tak boleh nak connect sebab network ID dia tak sama. Okay. So sekarang ni kita buat network ID dia sama. Dia akan pakai IP yang sama macam VLAN 2 IT minggu lepas. Tapi dia akan, kita dah ubah dia punya VLAN ni kepada VLAN 02. So, kita tengok dia boleh connect ke tak. Sekarang saya tak kacau trunking lagi. Okay. Kita assign dulu. Saya assign configure terminal balik. Okay, assign interface dulu. Interface FA05. Okay, switch port mode. Access switch port. Access VLAN 2. Exit. Saya assign interface berapa kita pakai yang PC yang kita connect kepada SVI tu kat VLAN 2. Kat VLAN 10. Okay, interface FA 020. Okay, switch port mode. Access switch port. Access VLAN 10. Okay. And show VLAN brief. Okay. Kita tengok.
Copy. Lah, banyak sangat. Okay. Ni dah ada. Okay, dah ada FA05. Ni dah ada FA20. Alright. Ngap. Cantik. So, saya minimize ni. Saya pergi kat ni IP dia masih sama. Kita tengok sikit. IP dia masih sama. Ni IP dia sama dengan management VLAN. Kita letak IP yang hampir sama. Kita tengok apa jadi. Ni apa? 2.8. Ni kita ambil 2.9. Okay. 2.9. Okay. So, kita test. Daripada ni IT kan? So, sini ke sini, of course, successful. Sini ke sini, of course, successful. Sini ke sini, of course, successful. Sini ke sini, successful. Sini ke sini, successful. Sini ke sini, sini ke sini, fail. Sini ke sini, fail. Okay. Ada conclusion tak daripada apa yang kita test? This is VLAN 2. Okay. 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 Ni VLAN 2 IT, VLAN 2 IT, VLAN 2 IT, VLAN 2 IT. Ni VLAN 2 tapi VLAN 002. This is VLAN 10 tapi IT. Okay. This is VLAN 10 tapi IT. This is VLAN 2 tapi VLAN 002. This is VLAN VLAN 2 IT. Ni ke sini no problem. VLAN 2 IT, VLAN 2 IT tak ada masalah. Ni ke sini pun tak ada masalah. VLAN 2 IT, VLAN 2 IT. Tapi ni ke sini boleh. Kenapa? Sebab trunking tu kita allow the trunking to run, and bila dia identify VLAN yang sama, so dan network ID yang sama, dia boleh communicate. This one, nama VLAN tu sama, tapi VLAN ID dia tak sama. Network ID dia sama, okay? Tapi macam mana pun dia still pegang VLAN ID. Okay. Tadi kita tengok show dalam kita punya slide tadi. Sekejap, saya cari balik slide tadi. PowerPoint chapter di slot 5. Okay. Slot 5 ni saya share konten sekejap. Berapa banyak lah. Okay, nampak slide kan? Kalau kita tengok, dia tunjuk macam mana kita nak view. Ni, VLAN. VLAN name, student. Show VLAN name, student. Ataupun show interface VLAN. Okay, kita tengok show VLAN name, student. Saya run kat sini. Show VLAN name IT. Okay. Dalam ni, ditunjuk VLAN IT is VLAN 10. Kalau kat sini,
Okay. Uh, show VLAN name ID. This is VLAN 2 IT-nya. So, uh, dia daripada sini, dia nak pergi ke sini, memang tak boleh. Sebab this is VLAN 2, this is VLAN 10 walaupun nama yang sama. Kita boleh search by VLAN ID tak? Kita test. Show VLAN 2. Okay. Show VLAN ID 2. Ni FS2 ni. So, VLAN ID 2 dia adalah 2 adalah IT. Dia sama, dia akan tunjuk benda yang sama macam show VLAN name. So, kita pergi kat FS01, kita show VLAN ID 2. Nampak tak? Okey. Apa maksud sekarang ni? Maksud sekarang ni, bila kita run, dia akan baca VLAN number. Okay, dia akan baca VLAN number. And dia akan baca juga network ID. Okay. So, walaupun VLAN name-nya sama, okay, VLAN number-nya berbeza, dan walaupun network ID-nya sama, dia still lagi tak boleh communicate. So, apa conclusion yang kita boleh buat adalah one VLAN should only have one VLAN name associated to it. Okay, satu VLAN hanya boleh ada satu VLAN name yang kita letak kat dia lah. Kita tak boleh buat macam mana yang kita buat tadi. VLAN 2 ada IT, VLAN 10 pun ada IT. So IT ada 2 VLAN. Tak boleh. Nak dia kena ada satu je. Dia tak boleh ada IT VLAN 2, IT VLAN 10. Dia tak boleh ada IT berhaluan kiri, IT berhaluan kanan. Tak boleh. Dia kena bersatu hati, satu keluarga macam PM cakap kan. Kita satu keluarga. So, dia punya VLAN must be one VLAN ID with one VLAN name associated to it. Benda lain kita tak boleh buat. Okay. So kita dah test untuk kita remove VLAN, kita dah test untuk kita assign VLAN ID yang lain. Untuk hari ini saya tak nak panjangkan masa sangat sebab saya akan bagi latihan untuk buat. So next is we will see macam ni kita nak buat dynamic trunking. Before that, sebelum kita buat dynamic trunking, saya stop sharing PowerPoint ni dulu. Okay. So, untuk kita buat dynamic trunking, benda yang pertama kita perlu buat adalah kita perlu buang semua trunking. So, untuk kita buang semua trunking, saya pergi kat sini. Okay. Mula kita tengok trunking tu sama kat mana? 24 kan? So, configure terminal. Interface FA04. Alright. Senang je. No switch port. Mode track. Okay. Dah. Dia terus block sebab dia dah off trunking. Ni pun sama. Interface, yang ni banyak sikit.
Sebab dia ada 1, 2, 3. Kita kena buat 3 kali. Interface 1, no, switch port, mode, trunk. Okay. Exit. Pergi ke interface. 2. Memang lain type. So, run benda yang sama. Exit. 3. No switch port. Exit. Okay. Semudah. Alright, semua trunking dah off yang ni dengan ni. So FF2 pun sama. Interface song 24. Okay. No. Port, mode, trunk. Is it? 3. No. Switch port, mode, trunk. Is it? Okay. So macam ni nak test. Sekejap, tunggu benda lah ni hijau balik. So kita test antara dua. Antara dua ni, antara dua ni. This one to this one. Yeah, fail. This one to this one. Fail. This one to this one. It's also fail. Sebab bilan berbeza. Bilan number dia berbeza. Dah hijau. This one to this one should be successful lah sebab duduk dalam suite yang sama. This one to this one fail. Why? Trunk dah hilang. Kita dah remove the trunk. So, between switches dah tak boleh nak berhubung antara satu sama lain. Okay. So, kalau kita nak isolate that VLAN, walaupun kita dah buat VLAN, so mungkin ada satu floor tu ada problem, kita nak isolate that floor, kita boleh remove trunking and that floor will be not connected to another floor with the same VLAN. Pun kita boleh buat. Okay, so bila kita dah buat ni, tadi macam mana nak buat dynamic? Saya dah tutup pula. Ya, saya nak buat dynamic. So untuk buat dynamic, what we need to do is switch port mode dynamic auto. Okay, switch port mode dynamic. Mana. Switch port. So, saya run dekat DS ni. Ni dalam configuration mode lagi. So, saya terus assign interface FA 0/1. Okay. Switch port mode dynamic auto. Exit. Okay. So, satu ni dah siap. Tapi, sini masih lagi belum ada. So, saya kena buat dekat 2 juga. Okay. Interface. Pass the net.
02 switch port mode auto switch port mode dynamic. Exit. Another one is kita tengok apa beza. Yang last ni saya pakai desirable. Kita tengok apa beza auto and desirable. Switch port mode dynamic desirable. Alright. Semua dah up 3 tengah on the way. Tunggu dia hijau. Sementara dia hijau, kita test 2 dan 3. Apa? Kenapa fail? Okay. So, kita tengok balik dia punya command. Untuk kita check kita punya trunk. So, saya run. Exit Okay. Show interface trunk. Okay. FA03 desirable. Nampak tak? FA01 dan FA02 tak jumpa. Okay, FA02 dan FA01 dia tak jumpa pun terang. So kita share balik slide PowerPoint tadi. So, kita tengok kat slide PowerPoint ni. Dynamic Auto and Dynamic Auto, it will become SS. Okay. Dynamic Auto dengan Dynamic Desirable, dia akan jadi terang. Tapi sekarang ni, antara 2 dengan 3 dan 3 dengan 4 pun, dia masih lagi SS. Dia tak onkan terang sebenarnya. So macam ni kita nak onkan terang, kita kena tukar kita punya 1 dan 2 tu untuk dynamic desirable supaya dia punya trunking tu akan hidup. Okay. So macam mana nak buat? Remove balik lah. Configure terminal. Okay. Pergi kat interface. Interface FastNet 01. Okay. No switch port. Terang. Okay. Kemudian switch port mode dynamic desirable. Okay. Exit. Terang. Okay. Switch port mode dynamic desirable. Alright. So kita tunggu dia hijau. And kita test. Ni dah hijau kan? Dia dah successful.
Ini face sebab masih lagi belum hijau. Okey, dah hijau. Selesai. Right. So, kita hanya configure terang kat sini secara automatik dia akan negotiate dengan FS01, FS1, FS2 dan FS3 untuk run terang. Kalau saya run balik kat sini and show interface terang. Okey. Saya copy nanti tak nampak. Okay. Show interface terang. So, 401 variable. This is terang allow 1 hingga 1005. So, F01 VLAN allow and active 1, 2, 3, 4. Ni yang mana yang dia jumpa dia terus aktifkan. So, VLAN explanatory 1, 2, 3, 4. Okay. This is pada DS. Benda ni akan muncul tak pada flow switch? Nak tahu? Kena tengok lah. Okay, and show interface terang. Ya, dia tunjuk juga dia tunjuk juga pada pada flow switch 2. Okay, saya ambil flow switch 2 sebab flow switch 1 tu kita dah view kan dia. Kita ambil flow switch 2. So flow switch 2 port 24 ni port yang sambung dengan dia. So port 24 tu dia auto kan configuration tu. Okay, kita set desirable, so sebelah sana dia akan jadi auto lah, auto kepada desirable. Sebab tu masa kita setkan auto, dia tak jalan sebab dia hanya akan pair dengan desirable. So kita kena create interface mode dynamic desirable. So secara automatik dia akan nego dengan switch yang sana. Dia akan jadikan switch neighbor dia tu automatik kepada dia punya tracking. Kalau kita run auto, set auto, dia static dekat situ, dia akan tunggu yang switch sana untuk jadi desirable, baru dia akan connect. So kena ingatlah mana satu sebenarnya desirable, mana satu yang auto. So nak senang biasanya the main we will configure desirable. So secara automatik yang sebelah sana dia akan jadi auto. Kalau tersilap configure auto, yang switch yang sebelah sana tu kena pergi configure desirable, tapi jadi manual lah. Dia jadi macam manual, cuma bezanya kalau awak tengok kat sini port VLAN allow, VLAN number apa semua dia dah specify siap yang dia jumpa dia terus listkan. Okay. So untuk teori dan untuk exercise sedikit ni saya stop sampai sini. Saya stop sharing kejap benda Allah ni. Okay, so sekarang ni saya nak explain berkenaan dengan assignment yang awak perlu hantar minggu depan. Okey, saya share. Boleh keluar ya. Okey. Fine. So, this will be tugasan yang pertama. Okey, nanti yang muka depan ni sebenarnya penilaian 1. Nanti saya ubahlah sebab muka depan ni saya akan reprint balik. Yang penting konten dia. Okay, so yang muka depan ni nanti tak perlu
masa awak nak hantar, tak perlu hantar yang depan ni. Nanti saya akan reprint selepas awak punya KB sign. Dan nama ni bila awak dah naik nanti baru awak tulislah nama, nombor kenalan dengan nombor NDP. Bila awak dah naik nanti. Okey, yang ni semua tak ada masalah. Okey, kita tengok kat sini ya. So, this exercise will be on VLSM and IP addressing. So, ada 12 soalan yang awak perlu buat. Soalan example saya tengok soalan yang pertama. Given the network address of 112.44.0.0 and subnet mask of 255.255.0.0, would the two stations with address 112.44.22.19/16 and 112.14.23.2/16 will be on the same network? Okay, adakah this device or this two station is in the same network? Okay, given the network ID is this one. Okay, so macam mana nak identify? Awak kena tengoklah divide this IP address with this network ID to see apa outcome yang what's the kalau network ID dia awak akan dapat benda yang sama, so that is the network ID lah. So yang ni pun sama, dia punya calculation dia punya kaedah macam mana awak nak dapatkan benda tu kena bertulis tangan. Sebab saya tak nak awak print nanti macam saya cakap lah, seorang buat lepas tu yang lain tu sama je, mungkin font ke apa tu je beza. So tak banyak sangat, ada 12. Ada 1, 2, ni pun lebih kurang sama. Sebenarnya kalau tengok soalan pun dah boleh nampak sebenarnya dia sama ke tak, tapi just kita nak awak buktikan lah benda tu sama ke tak. Okay, and this pun sama. Soalan dia lebih kurang je. Ni untuk revise, untuk to get you strong on subnetting and VLSM. Okay, so siap, submit. Please convert your assignment to PDF. Kalau boleh scan lah. Kalau tak boleh scan, use your handphone ke cari apps yang boleh scan kan your assignment tu, cam scanner ke apa ke, to convert that physical assignment into PDF. Kalau boleh PDF lah, supaya dia terus convert that thing to PDF. Kalau tak silap saya, link yang awak nak kena submit tu saya dah set dia punya document type to PDF, so you must convert to PDF. Upload and submit. Okay, so ada 12 soalan. You should submit before next class lah. Paling lewat pun hari Ahad minggu depan, berapa hari bulan 12 hari bulan. 13 tu cuti, Johor cuti. So 12 tu kita still akan ada kelas. Alright. So saya rasa itu sahaja. Hari ini pendek sikit. Saya bagi masa awak lama sikit for the assignment lah. Alright. So saya rasa itu sahaja daripada saya. And kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kat WhatsApp. And kalau tak ada apa-apa, kita jumpa minggu hadapan. Okey, sekian. Terima kasih.